Okay. So ring buka perlahan-lahan, tiup, pastikan jaket tuju ke bawah. Kalau ring dah buka ya. Okay. Kadang-kadang dia ada satu getah di sini tau. Saya tak tahu ada getah atau tidak. Apa? Kita akan tahu ada getah atau tidak. Okay. Turunkan. Okay. Ada getah. Tengok getah dia. So getah dia kena letak balik. Okay. So contohkan tiup sedikit. Sebab dia ngam-ngam masuk dalam, kadang-kadang kita kena kacau sedikit. Sekarang saya guna tangan biasalah sebab saya kena cuci juga. So saya tak bisa. Okay. Bukakan sedikit, dia akan keluar. Okay. Bila rasa dia akan keluar. Okay. Sampai sini, kalau boleh buat tanda. Kita boleh buat tadi dah. Buat tanda supaya kamu tahu mana nak letak balik. Okay, tanda di sini. Okay, boleh tanda sedikit di sini. Kamu tahu, jadi kamu tahu orientation dia. Okay, ini penting. Kalau tak kamu masuk dalam dia, collimation dia besar, kemungkinan dia akan lari. Okay, saya akan tunjukkan mengapa dia akan lari. Okay. Okay. Kanta dah. Besar. Ini mahal. Macam kanta ni yang okey. Mengapa orang dia nak dia, kalau tak ini extra information lah. Okey, mengapa dia nak buat kanta ini? Okey. Dalam tu ada satu cermin. Okey. Fungsi teleskop sebenarnya dia untuk ukur daya, dia fokus untuk kita lihat objek yang jauh. Kalau kita tengok objek yang jauh, dia masuk ke cermin ini. Cermin ini sepatutnya untuk dapat fokus yang elok, image yang elok. Cermin ini kita panggil as a parabolic mirror. Tapi parabolic mirror ini dia susah untuk dibuat. Okey, parabolic mirror itu dia lengkungan tu dia susah untuk buat. So dia buat rekaan baru. Ini dia buat as a spherical mirror. Spherical mirror maksudnya image dia tak akan elok. Dia guna cermin mata di depan. Ada corrector lens. Ini yang corrector lens dia. Corrector lens yang macam ini kamu tengok tebal, melengkung ke dalam, itu yang kita panggil as a Maksutov. Sebab kalau spin test ini halus dia. Betul. Maksutov. Sebab tu Maksutov lebih mahal. Susah nak buat apa dia. 1 suku inci ya. Tapi kenapa Maksutov ke screen tadi tu? Ini Maksutov ke screen. Maksudnya ke screen tadi. Okey, Maksutov merujuk kepada corrector lens dia yang melengkung begini. Cassegrain bermaksud fokus ke belakang. Yes. Ada teleskop yang ada secondary mirror tapi tak ada kantang. Dia kosong depan. Dia fokus depan. Itu dia. Ya betul JSO. Tapi itu dia RC. RC sebab dia bukan guna cermin spherical. Dia guna hyperbolic. Itu lain pula cermin. Yes. Tapi Cassegrain itu memang maksud ke belakang. Okay. So yang ini Maksutov Cassegrain. Kalau nak tahulah is as extra knowledge lah. Okay. So di dalam ada satu cermin secondary. Ada kotak juga. Ya, sekunder. Oh, siap. So ini dia. Okay, boleh kan? Saya lupa untuk saya tahu. Logo. Mana saya tahu? Apa? Ya dah yang tu. Ada yang tu. Cari mana? Dapat lah. Okay. So yang ini ada apa? Okay. So dia ada hapus. Ada sedikit function juga lah. Boleh nampak dia melekat kat dalam. Dia melekat dalam.
tinggal sebab saya dia letakkan keluar. So selain dari itu biasanya dalam tu kalau jangkapan memang tak ada habuk, okay? Memang tak ada. Okay? Yang ada depan saja kamu boleh nampak perbezaan. Pembukaan depan, pembukaan belakang dia ada berbeza kan. So tak mengapa. Sebab yang ini dia bentuk begini tak ada masalah kalau kita letakkan di sini saja. Okey, mana-mana yang bersih letakkan saja. Kalau yang cermin kata lain tak boleh letak macam ni, dia akan terkena pada rantai itu. So yang ni kalau nak lapik ke apa boleh juga, tapi dia ada biasanya dia ada buffer kat sini lah. So tak apa kalau kita letak. Okey, kita boleh cuci kat dalam dulu. Okey. Kalau kotoran yang katakan okey, kita cuci di luar dahulu. Yang kita boleh guna tisu. Kalau tisu yang baik kita guna, last kali saya akan guna yang ini. Ini yang lint free ya. Kalau ini dia akan tinggalkan habuk. Okey, sebab yang ini actually dia bersih. So kalau kat luar nanti saya guna yang guna inilah, tapi yang sebab yang dalam ni bersih, saya hanya hilangkan habuk. Ada sedikit. Kalau kamu tengok di dalam tu, dia ada sedikit boleh nampak ada debu di dalam. Nampak dekat atas tu. Nampak kan. So apa yang kita buat, kita akan bersihkan yang debu tu, habuk tu. Saya guna yang ini. Yang ini untuk hilangkan habuk. Okay. Kalau ada lampu yang terang, kita boleh turunkan supaya kita tahu mana yang ada. Dan bila kita cuci, kita guna satu halal. Jadi jangan macam ni, jangan. Okey, guna satu halal saja. Dan perlu perlahan-lahan. Okey, perlu perlahan-lahan. Mengapa perlahan-lahan? Saya guna ni sejenis cecair alkohol. So bila saya sampai nanti saya tunjukkan cuci lain, yang ni tak nampak. Ini ada hitam ni adalah sebab dia ada satu cat hitam di sini. Okey. Jadi kalau nampak kotor, kena buangkan, jangan guna balik. Gunakan tas yang lain. Jangan guna balik nanti. Apa yang kamu kutip nanti dia ada melekat di sini. Nanti kalau cuci lagi dia akan calakan kantah. Okay. So ini kena berhati-hati. Guna sekali saja. Jadi bila kita dah basah kerang alkohol tu, Ya. macam contoh kalau kita basuh keripik kan, Ya. kalau dalam ada stain keluar kan. Yes, memang ada stain. Ini tak ada stain. Bukan tak ada stain. Satu stain sebab saya akan terangkan nanti macam mana nak hilang stain tu. Okay, saya akan terangkan. So saya akan lakukan dia secara perlahan-lahan dan satu hala sahaja. Okay, jangan buat 2-3 kosong pergi balik ke apa, jangan. Okay. Saya akan try cover semua tempat. Tisu khas dia. Tisu yang kita panggil lint free lah, lint free. Lint free tu dia tak. Nanti saya akan tunjukkan apa beza tisu biasa dengan tisu ini. Dia tisu biasa dia akan. Tisu toilet. Itu tisu toilet. Tisu toilet untuk kotoran yang degil yang memang kalau dia debu ke apa saya akan cuci dan itu dulu lah. Okay. Kadang-kadang Dia kita yang face tissue. so walaupun apa kita buat mungkin kita akan dapat lah masih ada habuk sedikit sebab
memang first sekitaran kita memang berhabuk. So kalau nak buat betul-betul dalam industri itu dia buat dalam clean room. Clean room tu dia ada satu bilik. Lepas tu dia ada macam aircon ke apa. Aircon tu dalam tu dia ada aircon filter. So dan filter tu yang ventilasi apa pun kat lantai tu. So sebab habuk dia akan turun ke lantai, dia akan sedut. So dia clean up, very clean up. Tapi kita tak ada clean room. Jadi macam mana pun kita mesti ada sedikit habuk. So itu tak ada masalah. Saya sapu saja ada habuk terbang dia sudah turun ke dalam. Cepat lah. Ada habuk sedikit lah tapi kita tak boleh. Calang tak ada lah kan? Tak ada cala. Ini dia anti scratch. Dia actually kebanyakan tisu tu semuanya anti scratch. Maksud saya dia punya cermin ni. Tak boleh. Ya. Semua cermin mesti ada Boleh calar. boleh cala. Semua benda dia boleh cala. Tapi nak calakan, katakan kita nak calakan cermin ini. Untuk calakan cermin ini, kamu perlu ada satu bahan yang lebih kuat dari cermin ini. Itu teori dia. Nak buat scratch boleh, tapi scratch itu kena datang dari, kalau pasir tu lebih keras dari ini boleh. So anything that is lebih kuat memang boleh. Jadi untuk misalnya kamu nak asap pisau, mengapa orang asap pisau guna batu tu? Sebab batu itu yang kita pakai sebatu karborantum. Karborantum tu dari segi kekuatan saya kan number 2, number 3 dari berlin. Berlin paling kuat. So berlin kalau kita scratch, kita boleh scratch mana-mana. So kalau kita ambil batu karborantum tu, kita nak pergi scratch berlin tak? So dia kena ambil berlin, potong berlin. So baru boleh. So bersih ya dalam tu. Okay. So saya akan masukkan. Yang ni kena berhati-hati Ikut sedikit. Dia ikut tanda dia sebut. So sekarang saya tahu dia memang cermin masih kotor lagi, tapi jadi saya tak takut nak sentuh dia. So di sini kamu tengok nanti saya suruhkan tak? Dia nampak banyak kesan tangan saya. Okay. So saya buat cara ni lebih senang sebab saya akan bersihkan, lepas tu saya akan tutup terus. Okay. So sama ada yang nak guna yang tisu ini tak apa. Tapi tisu ini dia guna untuk cuci kotoran saja. Dia akan tambah lebih banyak habuk. Daripada tisu tu sendiri. Dia kan ya betul. Dari tisu sendiri dia akan tambah lebih banyak habuk. So caranya ialah kita ada going up ataupun buat tadi. Saya boleh going out apa. Kita pakai wet tissue. Wet tissue boleh, tapi dia kadang-kadang dia akan, saya takut ada yang dia akan sentingkal kesan air dan sebagainya. Kimia dia tu kot. So saya tak tahu, saya pun tak tahu apa yang dia guna lah dalam tu kan. So yang ni memang IPA, so saya tak Tapi tahu. macamnya cuci mata-mata itu. Yes.
Kalau dulu cuma itu dibuat kertas tau. Yes, ketat betul. Silakan. Ya. Kain. Jual kertas. Kertas yang Apa Silakan sih? dia nak. Dulu kita pakai kain kan. Buat kertas. Kertas tu antara nak buang apa? Dia macam dia nak pasang apa screen phone. Ya. Dia ada bagi kertas. Ada betul. Yes, ya. Yang itu dia bukan ketat tisu besar tapi dia guna Kita HDA. nak Dia nanti bau boleh tahu dia lebih kurang sama. kalau kita dia kedai cuma tu juga. Ya. So sekarang saya tengok, saya cuci, tapi dia ada satu yang roughly cuci lah. Kamu tengok ada yang fungus dia kat situ. Oh tu. Ada fungus. Kalau tengok dia. Dia macam berpulau ke? Berpulau sana nampak? Saya tak tahu dia nampak. So yang ini dia susah cuci sedikit. Kita harap dia akan keluar. So cara dia tak boleh lekas. Kena celup dia dengan alkohol sedikit. Bagi dia macam dissolve sedikit. Sebab yang ini dia macam organik dia. So cara dia saya akan pasangkan dia. Dia tak nak naik ni. Dia tak nak, dia degil. So ini kena tahan. So boleh ya. So getah ni memang you letak balik lah. Ya, tahu. So fungsi getah ini actually untuk satu supaya nanti kita akan letak ring dia kan. Ring dia tak nak ring dia sentuh terus pada kanta. Satu kalau ring sentuh pada kanta dia akan calar kanta lah, tapi tak apa sebab dia block. Tapi satu dia untuk supaya dia tension dia correct. Dia tak nak buat too high tension. Kalau kita kunci ring ini terlalu kuat, kanta tu akan boleh jadi bengkok, bend. Jadi image dia akan jadi tak baik. So untuk prevent ini dia letak satu rubber gasket di sana. So, bila kunci itu dia guna dua ni, pusing sama. Okay. Jaga-jaga dan juga akan lupa. So bila ketat tu jangan ketat sangat, just agak-agak saja. Okay. Saya tahu dia sudah sentuh pada getah tu, so dia akan okey lah, dia kanta tu dia akan keluar dah. Okay. So kalau kita tengok tadi, dia masih ada habuk-habuk ni, dia lah datang dari atas. Tadi sudah bersih kan, jadi ada blow, you blow saja ya. Nanti saya blow dia. Jadi dia datang dari atas, dia tak boleh. Ada blow, tak ada blow. So dia cuci pun jangan tok. Habuk terus turun dia. Dia turun balik. So I ni lapkan dia akan turun balik. Lopang boleh. Itulah dia yang habuk. Okay. So salah selalu cara dia, kamu tengok saya buat ni, kamu tengok, saya tak tahu boleh nampak atau tidak. Bila saya lapkan, dia ada cecair alkohol kan. So cecair alkohol tu, bila saya lap dia perlahan-lahan. Maksudnya saya gerak macam ni perlahan-lahan. So alkohol yang kat belakang tu dia akan meluap. So saya tak boleh lap cepat. Kalau cepat, dia akan tinggal kesan air. Saya tak boleh cepat. Di sini ada macam sunskip. Nanti saya tunjuk. Ini tak
berapa nampak tak berapa Tapi jalan. tadi nampak lah, bila you dah habis lap je, Ah. benda-benda akan kering. Dia akan kering kan. Okey, kamu tengok tadi sudah habuk, sudah tak ada kan. Tadi nampak habuk. Dengan tengok dia sudah clear lah. So actually yang penting supaya tak ada habuk ialah satu, habuk dia boleh serap kelembapan. Bila dia serap kelembapan tu dia akan attract fungus. So kalau kurang habuk dia akan kurang fungus. Okay. So dalam tu saya nampak ada sedikit titik-titik tu, dia itu ialah fungus dia, macam fungus ini yang paling besar. So kalau tengok dalam mikroskop tu dia ada akar. Dia ada akar dia dah. Tak jelas sini tapi tak. Mungkin kamu tengok dari cahaya misalnya, kamu boleh nampak dia macam keluar. So itu fungus. Tengok saya belum ni saya dah nampak satu. Rabuk lah. Rambut saja flow tu sajalah. Tapi boleh lah. Okey, saya tunjukkan yang tutup ni dulu nanti habis dulu. Okey, kamu tengok compared to sebab saya dah selalu datang meeting, so dia tak ada masalah fungus. So ada kena jagalah. Ada fungus kita boleh check tengok. So far yang ni dia tu okey. Fokus kanta, fokus ke belakang. Dia tak Kalau ada. kita buat ni dia ke belakang, Yang mana? soal. This one dia ini ke belakang. Ke belakang kan. Yes, semua reflector apa dia akan ke belakang, fokus di belakang. So yang ini dia tak ada halangan tengah. Sebab saya sampai dia tempuh saja. Yang itu dia cerminnya di belakang. So dia kena pantulkan cahaya ke depan, lepas tu dia pantul ke belakang. So yang ini tak ada halangan. So dari segi kontras yang ini lebih baik. Okey, lebih baik sebab tak ada halangan. So untuk bukakan tali walaupun tak bersih, tak mengapa. Ini keluar. Ya mungkin ada satu ring kat depan sini. Okay. Lepas tu dia ada satu ring lagi. Tengok Oh, getah punya. getah ya. Ada dua ring getah lah. Getah kan. Ini getah. Ini pun getah. Kalau tak silap. Okey. Mengapa dia perlu lebih ring kat sini? Sebab yang ini kata dia lebih nipis sedikit. Keduanya ini kata utama. Jadi kita tak nak kita kunci itu. Bila kita kena kunci itu dia kena pada kata tu akan jadi bengkok. Boleh tak dia kan bengkok lah. Kita tak nampak dengan mata kita tapi dia akan bengkok jadi. Dia tak perlu kau bagi. So, Dia tidak cement. It's not cemented. oh, dia separated lah. Separated. Dia macam attached together gitu je. Ya, sepatutnya dia cement lebih baik tapi yang diorang nak cepat dan sebagainya dia orang tak cement. So dia orang tak cement tu susah untuk kita buat kerja. Bahaya lah. So dia ada buat satu spacer kat sini yang warna hitam. Yang ring ini penting dah. Ring ini penting sebab dia nak bahagikan kanta ini supaya kat bahagian tengah tu dia ada space, air space. Sebab kalau kita tengok kalau belajar optik kan, optik kalau kanta ni dia ada apa biasa, dia ada panggil apa? Dia panggil diffraction apa? Diffraction index. Udara pun ada refraction index. Walaupun kurang. Kanta ada refraction index. So refraction index itu mengawal bagaimana cahaya itu masuk tu, bagaimana dia akan terpesong. Lebih besar refraction index maksudnya cahaya akan pesong lebih banyak. Dia masih pesong, even udara pun pesong juga. Sebab tu bila kita tengok matahari itu, mengapa matahari boleh jadi warna merah sini? Mengapa matahari di atas jadi biru? Semua juga diffraction. Okay. So yang ini dia lalu cahaya tu akan sampai ke kanta depan. Dia akan keluar di belakang kanta depan. Dia masuk satu area space udara. Dia masuk ke kanta bawah. Dia akan keluar balik. So tanpa ini
dia akan terjejas. So jangan hilang spacer ni yang hitam. Ini ada fungsi dia. Okey. So yang ini kalau kamu tengok cebong kat bawah. Dia lebih rata di atas. Mungkin dia akan cembung sedikit, tapi biasanya akan rata di atas sedikit berbanding dengan depan. Depan tu dia akan cembung lebih panjang. Bergantung kepada teleskop. Kalau teleskop tu lebih pendek, dia cembung dia akan lebih nampak, lebih jelas. Yang ni sebab yang ni focal length 500 tu mungkin dia cembung sikit saja. Okey, so kita tahu. Dan kalau kita takut, kita akan buat marking mana depan mana belakang. Dia mesti ada depan belakangnya. Dia tak boleh ubah. Kalau ubah tu dia sudah lari semua. So kalau di sini saya tengok habuk dia. Ini ada habuk. Saya harap bahagian tengah tak ada habuk sebab bahagian tengah tu saya tak nak sentuh. Okey, saya cuba bahagian atas ni. Pastikan habuk tu hilang. Okey, jadi kadang-kadang saya akan buka terus, tapi saya tak nak habuk sebab dalam sini bila ada banyak habuk, saya tak nak buka yang bawah tengah tu. So saya letak, tak apalah, saya letak balik ini sebab nanti saya akan cuci bahagian depan juga. So letakkan sebab dia cembung kan, jangan sentuh pada lantai. Okey, jangan sentuh pada lantai. Dan tengok habuk dia. Nampak ada? Ya, ini sebab saya tak cuci fungus, saya akan cuci. Bahagian tepi tu dia tak penting sangat sebab bahagian tepi tu dia akan terhalang ni. Ini juga. So you kena tengok bahagian tengah terutama. So okey kan? Memang kuat lah. So okey. So yang ini okey, yang ini susah sedikit. Tadi masa keluar tu tak tanda. Tak tanda, saya pun lupa tanda. Tapi yang refractor ni dia berbeza dari Maxuto. Maxuto dia pantul 2-3 kali. Ini dia terus ke belakang. Maksudnya elemen dia tak apa. Dia tak ada sebab dia bila turun dia akan stop pada steering. Dia akan masuk, sepatutnya dia akan fokus balik ke belakang. Kalau yang lebih baik yang perlu tanda dia, biasanya dia masuk dulu dia ada macam spring hingga alignment spring. Yang tu dia masih boleh gerakkan kata dia. Yang ni macam nama dia akan Dia akan lock kat situ. Lock kat situ. So
Of course lebih baik kalau tanda lagi baik. Kalau tak tanda letak balik, pastikan dia ngam-ngam masuk semua. Dia sepatutnya ke Rata belakang. semua lah. Yes, betul. Sebab dia satu dia masuk dia ke belakang. Maksud tu mesti tanda. Kalau kamu letak macam mana pun, sebab kata tu kamu orientation ya, cahaya itu akan bergerak berlainan dari original. Kalau kamu ubah dia. Lepas tu bila kena pada cermin, cermin tu akan pantau balik ke kata ke cermin lagi satu. Sana off, sini off, semua dia akan jadi off. So yang ini dia okey. Sekarang masuk balik. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana mengikuti kursus dalam talian kursus pengenalan teleskop dan fungsi teleskop kod kursus UGE 0420. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat input dan manfaat pada kursus yang dijalankan ini, iaitu mengenai secara asas penggunaan teleskop dan penyelenggaraan teleskop. InsyaAllah pihak kami akan menjalankan kursus ini pada siri berikutnya, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman web Instone di www.instone.gov.my untuk mendapatkan hebahan mengenai kursus-kursus yang dijalankan Instone. Ataupun untuk update yang lebih pantas, tuan-tuan boleh melayari laman sosial kami di Facebook Instone dan juga Facebook bahagian ukur dan pemetaan Instone. Akhir kata daripada saya penceramah bagi kursus ini dan juga barisan urus setia memohon maaf di atas sebarang kekurangan ataupun sebarang kesulitan pada pengendalian kursus ini. InsyaAllah segala penambahbaikan akan dilakukan pada siri kursus akan datang. Terima kasih kerana bersama kursus kami.